Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. So seperti biasa, jika audio jelas tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai ya. Dan jika siaran diganggu, jangan ke mana-mana, tunggu je, dia akan bersambung. Dan so share ramai-ramai sebab kita berada dalam fasa shadow ban, dan juga sertai Telegram saya Reggie Jesse Ritaudin. Share juga link Telegram kepada rakan-rakan anda. Baik, saya menyarankan anda menonton live saya lewat malam semalam, di mana saya telah berbincang lebih lanjut berhubung dengan isu fitnah yang hina, fitnah yang jijik, fitnah yang pelik, luar tabi'i ya, berkenaan dengan dakwaan kononnya yang di-Pertuan Agong sama ada telah disogok atau akan disogok sebanyak RM1 bilion untuk meruntuhkan kerajaan. Dan saya juga mendedahkan bahawa setelah saya membuat satu live sebelumnya malam semalam, yang di mana saya mendedahkan bahawa sebuah portal pro Pakatan Harapan telah melontarkan fitnah ini dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu, iaitu The Coverage ya. Memang pro PH lama sangat, dan pro Anwar, memang pekat pro Anwar ya. Tiba-tiba selepas saya membuat live itu, bila anda klik kepada link artikel itu sudah tidak wujud. Tapi benda dah tular. So dengan ini saya hendak membuat rayuan dan mengemukakan sebab-sebab saya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, mengapa terdapat asas yang kukuh untuk memecat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan menahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk tujuan siasatan ya, dan juga beberapa pemimpin utama dalam kerajaan. Saya nak merujuk kepada dakwaan bahawa sejumlah wang, iaitu 1 bilion, telah disediakan kononnya oleh seorang MP Perikatan Nasional untuk menyogok ahli-ahli parlimen supaya menarik sokongan terhadap kerajaan ya. Dakwaan ini dibuat oleh kerajaan pimpinan Anwar, belah-belah mereka. Maaf. Ini dibuat oleh sebuah portal ya, dan kita tidak tahu sama ada portal itu berkait dengan kerajaan atau tidak. Tetapi yang peliknya, kini sebuah portal pro PH, memang pekat pro PH, pro Anwar, yang sentiasa mengeluarkan berita palsu dan terbukti untuk bertahun mengeluarkan berita palsu, The Coverage, telah membuat satu dakwaan kononnya Tun Daim Zainuddin dan Datuk Tun Mahathir Mohamad menyediakan dana sebanyak 1 bilion, dan kononnya ini akan digunakan untuk menyogok yang di-Pertuan Agong untuk meruntuhkan kerajaan. Dan seterusnya dalam satu kenyataan di Facebook Anwar, ini bukan kenyataan rasmi PMO, ini kenyataan Facebook Anwar. Kebelakangan ini Perdana Menteri bukannya menggunakan PMO ataupun letterhead rasmi ataupun membuat perutusan rasmi. Dia cerita kat Facebook. Di dalam Facebook Anwar telah mendahului yang di-Pertuan Agong pada hari Selasa, di mana setelah bertemu dengan yang di-Pertuan Agong. Saya tahu ada orang dakwa, ya Anwar ada temu, ada orang dakwa Anwar tidak bertemu, tapi memang saya dah beritahu dari awal lagi, dia bertemu dengan yang di-Pertuan Agong, menghadap yang di-Pertuan Agong dengan tujuan untuk membicarakan perkara berkait dengan kabinet pada keesokan harinya. Lazimnya Perdana Menteri jumpa hari Rabu, tapi kali ini dia jumpa hari Selasa. Dan Perdana Menteri telah mendahului istana dengan mengeluarkan 2 titah yang di-Pertuan Agong. So saya sudah menjelaskan titah itu tidak membawa sesuatu makna, seandainya
saya nak bersangka baik, jadi saya anggap apa yang Perdana Menteri cakap betul. Jadi seandainya titah itu dibuat oleh Agong, ianya bukannya sesuatu yang kita sudah tidak tahu. Ya, Agong minta Anwar teruskan sebagai Perdana Menteri Kerajaan Madani, teruskan. Ya, saya boleh bayangkan lah, kalau saya Anwar, saya pergi merungut ke Agong ada langkah ni langkah tu, Agong akan beritahu saya, sekarang kau, saya fikirlah, awak Perdana Menteri, awak buatlah kerja. Selagi belum tumbang, buatlah kerja kan. Dan juga Agong telah mengesahkan beliau tidak terlibat dalam sebarang percaturan politik. Itu sebenarnya Anwar, saya sangsi sebenarnya. Saya cuma bersangka baik dan saya kata saya terimalah Agong bertitah demikian. Tapi saya juga ada kesangsian di belakang kepala saya. Agong tidak akan cakap benda tu. Ya, sebab apa? Agong tidak perlu cakap benda tu. Sebab apa? Memang Agong tidak terlibat dalam sebarang percaturan. Andai kata Anwar tumbang sebab tak ada majoriti, kemudian Agong mengisytiharkan perlu ada Perdana Menteri baru dan memulakan proses pelantikan Perdana Menteri baru, itu bukan percaturan politik. Itu tanggungjawab berperlembagaan yang di Pertuan Agong. Jadi saya tak fikir perkara tu akan disebut oleh Agong. Tapi tak apa, kita bersangka baik. Jadi tak ada apa-apa yang pelik di situ. Yang pelik adalah kenyataan Anwar telah mendahului Agong sekiranya benar berlaku titah itu. Dan 2 jam kemudian di Instagram Istana Negara, pihak istana telah membuat satu kenyataan rasmi. Dan kenyataan rasmi itu menyebut bahawa Anwar berjumpa untuk hal-hal berkait kabinet. Habis cerita, tidak sebut titah tersebut. Dan kemudiannya kita ada satu kenyataan daripada pihak berkuasa yang, maaf nak kata, bagi saya mencabar hak berperlembagaan setiap warga negara Malaysia untuk membincang, untuk menyuarakan apa jua yang mereka rasa, memberi pendapat, mengulas dan sebagainya, hal-hal berkait dengan tukar kerajaan. So anyway, dalam kenyataan Anwar berhubung istana ni, titah Agong ni, ada satu lagi kenyataan yang pelik. Anwar berkata sekiranya ada RM500 juta atau 750 juta, dan dia sebut jelas angka-angka itu disalurkan kepada Agong atau istana sebagai derma, lebih baik disalurkan kepada tempat lain. Okey. Jadi anda lihat, mula-mula satu portal mendakwa 1 bilion disediakan untuk sogok MP-MP. Kemudian satu portal pro Anwar, pro PH, pro ya. Saya tidak tahu, saya tidak ingin komen, sorry. Ada tak penglibatan Anwar atau PH dalam portal itu. Saya cuma kata pro PH. Mendakwa kini 1 bilion ni disediakan oleh Daim dan Tun Mahathir untuk sogok Agong. Agong dilibatkan ya. Ini tak pernah berlaku dalam sejarah. Kemudian Anwar pergi dan kemudian dia dahului Agong. Dia keluarkan titah Agong. Kemudian dia keluarkan satu kenyataan yang boleh menimbulkan spekulasi. Dan berdasarkan perkembangan terkini, blok-blok yang mewujudkan persepsi akan berlaku sogokan terhadap Agong dan sebagainya, dia keluarkan angka 500 juta hingga 750 juta dengan cara yang menimbulkan 1001 tanda soal. Tindak tanduk Anwar telah mencemar ya, mencalar ke bawah, reputasi, ke bawah dan kedudukan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Bagi saya ini adalah secara tidak langsung satu cabaran langsung terhadap kedaulatan negara. Walaupun ini bukan dari luar negara, ini dari dalam negara. Tetapi memandangkannya, ada dibawa, tak silap saya, pegawai FBI masuk, siapa, Saifuddin ke apa, masuk dalam melawat ke, atau ada ofis, saya tak tahu ya, saya tak tahu. Kita sekarang tak banyak tanda tanya. Semua ni menimbulkan tanda tanya, adakah kedaulatan negara tercabar. Tetapi apapun, yang di Pertuan Agong telah dihina, dan hinaan ini amat lampau.
Jadi sekarang saya merayu kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk memecat Perdana Menteri, kerana Perdana Menteri telah secara tidak bertanggungjawab mengeluarkan satu kenyataan yang sekarang menimbulkan spekulasi jika Perdana Menteri yang telah mendahului Yang di-Pertuan Agong sedang mencadangkan secara halus Agong telah disogok. Ini tengah berlega lah di media sosial. Bukan saya yang kata, memang tengah berlega. So, kerajaan yang menimbulkan persepsi sebegini tidak harus berada di tampuk kepimpinan. Kalau kita lihat, Ketua Polis Negara telah mengeluarkan satu kenyataan yang separuh tepat. Memang tepat dia kata bahawa jika anda terlibat, anda MP ke apa, atau anda ada maklumat sahih secara pasti, anda sebut tak apa. Jika anda tidak berkaitan, anda sebut, anda tidak boleh pasti sesuatu berlaku tu, itu menimbulkan tanda soal. Itu bahagian tu sebenarnya betul dan saya dah rujuk kepada peguam dan pakar perlembagaan. Tapi babak kalau apa yang cuba disampaikan ialah kita tidak boleh bercerita langsung, ini saya rasa sesuatu yang tak perlu KPN sebut. Malah tindakan KPN membincarakan benda ni di umum ni menimbulkan tanda soal kerana kita ada pengasingan kuasa. Okey, tapi anyway, saya tak pertikai KPN. Saya tak pertikai. Cuma apa yang saya nak tanya di sini adalah benda ni meluru untuk buat press conference. Banyak benda lain pihak berkuasa meluru untuk buat press conference, ya. Benda sejijik ini berkaitan dengan Agong, semua senyap. Menteri Dalam Negeri senyap. Menteri Dalam Negeri tidak trigger red alert. Tak pernah terjadi dalam sejarah, ya. Menteri Komunikasi pun tidak mengambil tindakan sewajarnya, tidak keluarkan press statement dan sebagainya. Jadi kerajaan ini telah gagal, ya. Kerajaan ini di bawah pimpinan Anwar Ibrahim telah gagal, dan menteri-menteri utama yang berkaitan telah gagal untuk mempertahankan Yang di-Pertuan Agong dan institusi diraja, khususnya institusi Yang di-Pertuan Agong. Jadi ini adalah satu lagi sebab mengapa Anwar Ibrahim harus dipecat, ditahan dan disiasat. Sekaligus juga Saifuddin Nasution dan Fahmi Fadzil. Ya, Saifuddin Nasution dan Fahmi Fadzil. Okey. Keadaan di negara ini telah dikucar-kacirkan menerusi laporan-laporan ini. Dan ini berlaku di bawah kerajaan sama, di mana Perdana Menteri dulu pernah melontarkan angka 600 bilion kononnya diseleweng oleh Tan Sri Muhyiddin. Dan dia kata, saya ada dokumen, jangan cabar saya. Jadi maknanya ada dokumen, ada angka yang tepat di situlah. Dia kata dokumen bukti. Tapi kemudian Perdana Menteri memporak-perandakan politik negara, dia ubah angka itu. Kemudian dia ubah lagi. Kemudian dia ubah lagi sampai dia jatuh kepada 2-3 juta. Itu pun kemudian Azalina, menteri bersangkut dengan undang-undang, mendedahkan sebenarnya SPRM tidak, setakat yang dia buat pengumuman, tidak ada sebarang bukti. Tapi kes dah bawa mahkamah. Kemudian mahkamah buang kes sebab tidak ada asas. Jadi Perdana Menteri ada rekod membuat penipuan berhubung dengan satu penyelewengan yang tidak wujud atau tidak pernah disajikan bukti. Mahkamah bukan sekadar melepaskan Muhyiddin, belum mula perbicaraan, dia melepas dan membebaskan. Kemudian secara halus menuding jari, kononnya Tun belot harta negara untuk anak-anak dan sebagainya. Tidak ada bukti. Bila dicabar beri bukti, tidak ada bukti. Kemudian Anwar pula cabar Tun, dedahkan aset, dedahkan harta. Kemudian sebenarnya itu bukannya sesuatu yang Tun perlu lakukan. Anwar yang menuduh, Anwar perlu dedahkan bukti. Kemudian bila cek di SPRM secara rasmi, Anwar sebelum jadi Perdana Menteri tidak pernah declare aset. Selepas tu kita jangan kira lah, tidak pernah declare aset.
yang dia declare kat Facebook adalah dia ni suka dedah kat Facebook, bukannya di menerusi saluran rasmi. Kemudian Tun Saman Anwar dah bertahun-tahun kata ada kotak bukti Tun seleweng dana. Bertahun-tahun. Mana kotak bukti dia? Where is the evidence? Tak ada. Tetapi sekarang ada tuduhan dari Portal Pro PH. Apabila melibatkan Agong, ini sudah timbul satu tanda tanya kerana Anwar tidak bertahankan Agong dalam isu ini. Anwar tidak ambil tindakan terhadap portal itu, menteri-menteri kerajaan senyap, maka kerajaan ini tidak mempertahankan yang di-Pertuan Agong. Itu sudah timbulkan lagi satu tanda tanya. Adakah Perdana Menteri terlibat dalam laporan itu? Adakah menteri-menteri berkaitan terlibat dalam laporan itu atau menyokong laporan itu? Dan kerajaan ini mewakili YDPA. YDPA memberi mandat kepada kerajaan ini untuk mentadbir urus negara eksekutif bagi pihak YDPA. Jadi kerajaan telah gagal, kerajaan wajar diundurkan. Tanpa kita kira lagi lah babak SD dan sebagainya tu, tak, itu cerita lain dah. Perlu diundurkan. So itulah rayuan saya kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan seperkara lagi, ada orang bertanya saya, Regi, ada entah pihak mana ada media sosial lah, ada berlega-lega terapung-apung di mana entahlah, bahawa ada dakwaan Anwar telah mengarahkan YDPA untuk kalau nak buat apa-apa langkah ada SD ke apa tu kena tunggu sebab ada siasatan-siasatan yang dilakukan. Siasatan itu perlu habis. Nah, pertama sekali, kalau anda perhati, saya tak akan cerita benda macam ni sebab saya tak tahu. Saya bukan Anwar, saya bukan YDPA, saya tidak berada di sana. So ini saya tak tahulah, anda perlu rujuk sumber. Saya pun tak tahu anda rujuk sumber mana. Okey, tak apa, itu anda rujuklah. Tetapi dari sudut faktanya, hakikatnya, itu seandainya benar Anwar bercakap demikian, itu tak masuk akal. Sebab SD, majoriti, PM, apa semua itu termaktub dan perlembagaan itu totally berasingan dengan siasatan-siasatan, andai kata ada siasatan. Kita ada pengasingan kuasa. PM jatuh ke, PM kekal ke, siasatan adalah siasatan berkait dengan pihak berkuasa. Jika PM hilang majoriti, secara automatik PM perlu laksanakan dua benda. Kalau PM hilang majoriti dan Agong berpuas hati PM telah hilang majoriti berdasarkan SD sebagai contoh, tak semestinya perlu ini menerusi parlimen. Itu satu pembohongan. Sebab tidak ada jelas dalam perlembagaan perlu menerusi parlimen. We are not 100% Westminster. Itu lagi satu pembohongan. So anyway, kalau Agong berpuas hati Anwar telah hilang majoriti, maka Anwar secara automatik bukan hilang kuasa, tapi dia perlu lakukan serta-merta salah satu dari dua perkara. Sama ada meletak jawatan secara sukarela atau mengusulkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk bubar parlimen. Nah, andai kata Anwar tidak mahu letak jawatan tetapi menghadap Yang di-Pertuan Agong dan mengusulkan untuk bubar parlimen, dan andai kata Yang di-Pertuan Agong kata no, saya rasa parlimen tidak harus dibubar, pada ketika itu secara automatik Anwar sudah tidak bergelar Perdana Menteri. Now, ada siasatan yang dimulakan oleh kerajaan ini ke tidak, itu tak relevan. Sebab ada pengasingan kuasa. Pihak berkuasa boleh teruskan siasatan mereka. Dan juga sebenar-benarnya kerajaan tidak tumbang. Itu adalah cuma sesuatu yang kita katakan layman, orang-orang biasa kata. Sebenarnya kerajaan satu sahaja. Cuma kerajaan aktif dan tidak aktif. Dia tidak aktif buat sementara jika Perdana Menteri dan kerajaan dan kabinet dia digugurkan, sementara Yang di-Pertuan Agong melantik Perdana Menteri baru. So sementara itu tak ada, kerajaan tidak berfungsi, tetapi kerajaan tetap satu, tetap ada. So lagi sekali, apa yang Anwar bincang dengan YDPA itu saya tak tahu dan saya tidak mahu tahu, dan saya tidak sukalah kita spekulasi benda tu. Tetapi dari sudut logik,
Anwar tidak boleh arahkan YDPA untuk henti tunggu. Kalau ada, ya contohnya lah, kalau ada bukti saya hilang majoriti, apa-apa tindakan pun tunggu sehingga habis selesai, itu mengarut. Logik yang dilontarkan itu mengarut. Okey. Itu untuk menjawab soalan yang diajukan kepada saya. So, sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.